Untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Ahli Muhammad Pulai. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mencatatkan ini merupakan pengalaman pertama saya menjawab soalan walaupun berada di Dewan ini sejak 20 tahun yang lalu. Lebih bersejarah kerana soalan yang dijawab ini datang daripada mantan Menteri Pertanian itu sendiri. Untuk makluman ahli yang berhormat, insentif benih padi sah merupakan salah satu daripada program subsidi dan insentif yang diuruskan oleh Kementerian bagi membantu golongan sasar dalam sektor padi dan beras iaitu pesawah padi. Ianya berpatlamat untuk membantu pesawah mengurangkan kos pengeluaran padi serta menggalakkan mereka menggunakan benih padi yang sah, yang berkualiti, bermutu tinggi, rintang penyakit dan mengurangkan risiko padi angin. Sehingga kini keperluan sebenar benih padi sah di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 72,000 tan metrik setahun, melibatkan peruntukan sebanyak 75 juta. Untuk makluman ahli yang berhormat, penawaran bekalan benih padi sah ketika ini sememangnya telah dibuat secara terbuka walaupun tidak secara mutlak. Ianya terbuka kepada syarikat ataupun pembekal-pembekal yang berminat, yang mempunyai kapasiti pengeluaran dan memenuhi syarat adalah dipelawak untuk memasuki tender pembekalan secara terbuka dan terkawal bagi program insentif benih padi sah tersebut. Berdasarkan kepada perolehan secara tender terbuka sebelum ini, iaitu tahun 2017 hingga 2019, sebanyak 16 buah syarikat telah mengemukakan permohonan yang mana daripada jumlah tersebut hanya 9 buah syarikat telah berjaya dipilih dan diberi kuota pembekalan benih padi sah berdasarkan kepada kriteria-kriteria ketat yang ditentukan seperti mempunyai kapasiti ladang, kilang, stor penyimpanan serta peralatan pemurisan benih. Bagi tujuan penambahbaikan terhadap program insentif benih padi sah yang sedia ada, Kementerian telah dan akan melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya penyediaan stok penimbal benih padi sah bagi memastikan kemampanan stok bekalan benih yang dikehendaki oleh pesawah setiap tahun dan setiap musim. Kedua, penyelarasan semula kuota di kalangan pembekal bagi menampung kekurangan kapasiti pembekalan tertentu serta mengelak dominasi syarikat pembekal tertentu terhadap pasaran benih padi sah. Ketiga, mengenal pasti dan menetapkan variti berkualiti. Keempat, semakan semula terhadap syarat-syarat program bagi memastikan penghasilan benih padi yang terbaik dan berkualiti tinggi. Kementerian juga sentiasa bersikap terbuka dan bersedia untuk melakukan sebarang penambahbaikan terhadap program insentif benih padi sah ini untuk menjamin dan memastikan bekalan benih dijamin kualitinya sekaligus dapat menyumbang kepada peningkatan pengeluaran. Terima kasih. Sila soalan pertama Yang Berhormat Pulai. Tuan Yang Dipertua, terima kasih rakan saya dan terima kasih datang sendiri untuk menjawab soalan. Saya rasa Yang Berhormat pesawah di luar sana masih bergelut dengan kehidupan. Saya rasa kita sentiasa boleh bekerjasama bagi memastikan kita dapat memberi yang terbaik kepada mereka. Yang Berhormat Menteri, cabaran seterusnya adalah sebagaimana yang sedia maklum adalah tentang climate change, ketidaktentuan cuaca dan yang paling terkini adalah tentang COVID-19. Saya ingin tahu kesan 3 atau 4 bulan yang pesawah tidak dapat menguruskan ladang benih mereka ini, adakah kita mencukupi stockpile benih ini pada masa akan datang? Dan juga saya ingin mendapat kepastian kerana inilah melibatkan food security, adakah ada unjuran yang Berhormat telah masukkan dalam RMK yang ke-12 tentang perancangan jangka pendek dan sederhana bagaimana kita membantu membangunkan industri benih ini. Terima kasih. Terima kasih Pulai. Sila Yang Berhormat Menteri jawab 1 minit. Oleh Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sedar bahawa beberapa faktor climate change dan yang terkini COVID sedikit sebanyak mengganggu industri agromakanan pada keseluruhannya. Tapi untuk makluman Yang Berhormat, bagi bekalan benih sah ini, sejak 3 bulan yang lalu, Kementerian tidak mendapat makluman tentang gangguan benih dan sebagainya. Ianya berjalan lancar dan dimaklumkan bahawa
proses penanaman padi yang berlaku 2-3 bulan yang lalu di Selangor dan kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia berjalan lancar tanpa gangguan daripada bekalan benih yang disahkan oleh kerajaannya. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan kedua. Yang berhormat jempol. Jelebu, Speaker. Maaf, jelebu. Jangan tukar. Saya nak tetap nak Kau duduk dekat-dekat tu. Terima kasih, Mal Speaker. Saya terima kasih Menteri. Sebenarnya pesawah padi ni dia sentiasa bergelut, Speaker, untuk makluman Menteri. Bukan dia tak nak tanam padi, tetapi tak untung. Pada April lepas, kalau tak silap saya, Timbalan Menteri Pertanian bagi tahu stok beras kita berada di peringkat pemborong, pekilang dan sebagainya sebanyak 500 tan sebulan. Walaupun penggunaan kita 200 tan sahaja. Itu pun bergantung kepada beras-beras yang diimport daripada negara-negara luar untuk menampung keperluan beras kita. Soalan saya yang berhormat Menteri, ada tidak satu inisiatif luar biasa untuk menggalakkan pengeluaran padi tempatan supaya kita tidak bergantung kepada import beras daripada luar negara? Kerana kita harus belajar daripada pandemik COVID ini, beras ataupun pengimportan tidak boleh berlaku di dalam negara. Jadi kita tidak mahu kekurangan stok bekalan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Menteri. Sila Menteri, jawab 1 minit. Terima kasih Ahli Muhammad Jelebu. Jempol. Jelebu. Jelebu Menteri, bukan jempol. Jelebu. Untuk makluman Ahli Muhammad, tahap kebergantungan negara terhadap beras import adalah sebanyak 30%, maknanya negara kita mampu mengeluarkan kegunaan tempatan sebanyak 70%. Itu merupakan kedudukan pada ketika ini. Tentulah menjadi hasrat kementerian dan kerajaan untuk memastikan SSL, tahap SSL beras ini ditingkatkan di masa-masa akan datang. Dan tentu sekali kementerian merancang, mempunyai perancangan jangka masa pendek, jangka masa panjang untuk menambah pengeluaran beras negara supaya diunjurkan lebih daripada 70% seperti yang sedia ada. Terima kasih. Saya bagi ruang satu lagi Soalan soalan tambahan daripada Kulim Badan Baru. Sila. 1 minit. Terima kasih Speaker. Yang berhormat Menteri, industri padi dan beras ni, bila saya perhatikan playersnya atau stakeholdersnya, dia ada pembenih, 9 syarikat, ada 200,000 penanam padi, ada 160 pengilang, ada lebih kurang 1,700 pemborong, ada 57,000 peruncit dan ada 31 juta rakyat yang makan beras. Kemudian kita ada satu aja pengimport, iaitu Bernas. Penanam padi 200,000 for decades bergelut dengan kemiskinan. Mereka berada di kerak bawah kemiskinan. Yang untung ialah yang jual benih. Pengilang, pemborong, peruncit ni kita tekan dia sebab kita set harga shilling RM2.60. Tak boleh lebih daripada itu. Tetapi Bernas ni boleh dikatakan selesa lah akaun dia. Ya. 2021, tempoh monopoli dia tamat. Soalan saya, apakah persiapan kementerian ke arah menghadapi tamatnya monopoli Bernas? Akan disambung lagi kah? Ataupun akan dibuka? Ya. Kalau dibuka, bila? Terima kasih. Terima kasih Kulim Badan Baru. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kulim Badan Baru. Saya ingin menjawab soalan tersebut, tetapi sebagai mantan speaker, soalan tersebut keluar daripada soalan asal. Tentu sekalinya bertentangan dengan Peraturan Mesyuarat 2043, maka saya tidak berhasrat menjawab soalan tersebut. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan daripada SIK. Saya penting. Yang berhormat Menteri, saya bagi peluang satu lagi. Satu lagi soalan. Yang berhormat SIK. Ya, Saya boleh. Saya boleh. Itu aja. Yang berhormat Menteri, Sila, satu yang lagi. berhormat, satu lagi pertanyaan lisan. Boleh ya? Terima kasih Yang Berhormat. Sila. Yang Berhormat Sebab jauh di belakang sana, bagi peluang anda berdiri lama. Ya, sebenarnya di luar daripada Peraturan Mesyuarat kerana maksimum 3 soalan saya boleh diberikan. Ya, tapi saya Menteri mana boleh bagi arahan kepada speaker. Menteri tak boleh speaker kena lecture ni. Isu penting ni. Kalau crowd setuju 3 je.
Yang di-Pertua pun tidak boleh melanggar peraturan masyarakat yang kedua. Baik, tak apa. Pengurus Simada. Tak apa, bagi yang Pertua lah peluang. Yang Pertua, apa-apa pun keputusan yang Pertua. Baik. Keputusan yang di-Pertua tidak boleh melanggar peraturan masyarakat. Boleh. Yang di-Pertua adalah peraturan mesyuarat. Terima kasih Tuan Pertua. Sokong yang Pertua. Yang Mak Menteri boleh ya? Terus. Dilanggar akan dibuang. Saya benarkan Yang Berhormat Sik sebab baik. dia Satu soalan penting ya. Berkaitan pengeluaran benih padi sah ni, kita dimaklum dan kita menghadapi suatu keadaan yang sukar kepada petani pada musim padi yang lepas, tahun lepas. Ada berlaku kelewatan dan ketidaklancaran pengagihan benih padi ini. Jadi soalan saya, apakah rasional pihak kementerian yang sebelum ini memberi kota yang berlebihan kepada beberapa syarikat pengeluar benih padi ini berbanding syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan JLC, termasuk di Mada di Kedah, Mada Corps di Jelapang Padi Kedah, kita memerlukan 28,000 tan benih padi sah, tetapi hanya diberi kota sebanyak 8,000 tan sahaja. Terima kasih. Jadi saya mohon minta Menteri dapat memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh kementerian sebelum ini. Terima kasih. Memang diakui Yang Hormat beberapa serikat di kalangan 9 serikat yang dibenarkan melalui tender mempunyai kuota yang berlebihan berbanding dengan serikat-serikat yang lain. Ianya berdasarkan kepada kapasiti keupayaan serikat tersebut untuk membakalkan bini secara lebih berbanding dengan serikat-serikat yang lain. Walau bagaimanapun, kementerian senantiasa memantau keadaan ini dan mengharapkan ianya akan dapat diselaraskan secara lebih adil di masa akan datang. Terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat